Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 1 Oktober bersama saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin, dan berikut tajuk utama malam ini. Sektor kesihatan bakal menerima peruntukan besar. Juga luahan rasa kakak kepada jururawat maut ditikam. Sektor kesihatan akan menerima peruntukan besar di dalam Belanjawan 2024 yang akan dibentangkan 13 Oktober ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, seperti mana Belanjawan 2023, sektor kesihatan bersama pendidikan mendapat peruntukan terbesar berbanding kementerian lain dan perkara itu akan diteruskan. Dan saya tentukan dalam Belanjawan Madani kedua bulan depan, isu kesihatan terutama klinik-klinik ini diberi keutamaan, termasuk rumah sakit. Kita lihat umpamanya bila saya pergi ke hospital Tengku Aminah, dia sesaknya tu luar biasa. Dan kebanyakan hospital kita sesak. Jadi ada orang kritik kita. Oh, dia kata sejak kita jadi kerajaan, Anwar jadi Perdana Menteri, hospital sesak. Hospital sesak dah bertahun-tahun dah. Tetapi oleh kerana tindakan itu agak tidak pantas dan peruntukan tidak cukup, maka sampailah masalah yang begitu rumit. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata antara isu yang akan difokuskan dalam Belanjawan Madani kedua itu bagi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ialah pembinaan klinik-klinik kesihatan dan mengatasi masalah kesesakan hospital kerajaan di seluruh negara. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menyentuh mengenai rasionalisasi subsidi yang akan dilaksanakan kerajaan bagi memastikan kewangan negara tidak terbeban. Menurutnya, hasil penjimatan menerusi rasionalisasi subsidi tersebut ia boleh digunakan untuk pelbagai tujuan serta manfaat rakyat termasuk untuk perbelanjaan kesihatan. Yang atas 10% itu tak payah bagi subsidi. Jadi ini pendekatan yang kita harus gunakan. Macam hospital. Rawatan di hospital kerajaan bayaran sedikit sekali. Untuk rakyat miskin betul sekarang ni ada yang madani, yang percuma pun ada. Tetapi yang kaya pun dapat juga rawatan begitu. Jadi apa salahkah kalau kerajaan kata kita kekalkan rawatan, tingkatkan rawatan lebih baik, kemudian lebih baik bagi seluruh rakyat negara ini, tetapi bagi kalangan yang paling kaya di atas, kita lah kenakanlah bayaran yang lebih tinggi. Beliau berkata subsidi memang wajar diteruskan walaupun Malaysia dianggap sebagai antara negara paling tinggi di dunia memberikan subsidi. Bagaimanapun rasionalisasi subsidi perlu dilaksanakan bagi memastikan tiada warga asing dan golongan berpendapatan tinggi menerima bantuan daripada kerajaan. Beliau berkata demikian ketika berucap melancarkan skim perubatan madani dan program Madani Afiat Peringkat Kebangsaan 2023 di Ipoh hari ini. Dalam pada itu, seramai 112,887 isi rumah kumpulan B40 telah menerima manfaat skim perubatan madani setakat Jumaat lepas. Sejak skim itu diperkenalkan 3 bulan lepas, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata skim itu telah mendapat sambutan yang amat positif dan menggalakkan daripada pihak berkenaan dengan lebih 181,000 rawatan pesakit luar telah diberikan setakat ini. Menurut beliau, merujuk kepada data demografik, penerima manfaat terdiri daripada pelbagai lingkungan umur termasuklah kanak-kanak, dewasa dan warga emas. Ini jelas menunjukkan bahawa skim perubatan madani membantu semua lapisan masyarakat. Sejak mula dilaksanakan, 1,587 klinik swasta telah mendaftar dan memberi perkhidmatan di bawah skim ini. Beliau berkata Kementerian Kesihatan KKM akan berusaha untuk menambah baik skim itu dengan mengambil kira input dan cadangan daripada pelbagai pihak supaya memenuhi keperluan rakyat dan pengamal perubatan. Antara penambahbaikan yang telah dilaksanakan termasuklah penambahan jenis ubat-ubatan dan kenaikan kadar kos pembiayaan kepada klinik swasta termasuklah kos prosedur dan X-ray. Dr. Zaliha berkata KKM juga akan menilai semula penambahan skop perkhidmatan skim perubatan madani dari semasa ke semasa seperti memasukkan perkhidmatan rawatan pergigian bagi memastikan ia sentiasa memenuhi keperluan kesihatan rakyat.
Saya maafkan tapi mahu hukuman setimpal. Itu luahan Melati Abu Bakar, 38 tahun, kakak kepada seorang jururawat yang ditemukan maut ditikam suami di sebuah rumah di Jalan Padang New Arau semalam. Menurut Melati, dia mahukan pembelaan dan hukuman seadilnya dikenakan kepada suspek yang juga suami Allahyarham adiknya itu. Walaupun dia memaafkan perbuatan suspek yang tergamak menikam adiknya Munirah Abu Bakar 31 tahun sehingga mati, namun dia mahu hukuman itu dapat memberi pengajaran kepada orang lain. Memanglah asal rasa sakit tu kita rasa sebab yang mangsa tu adik kan. Saya minta itulah kita kalau kata segala keputusan tu harap yang terbaik lah kan, yang terbaik pengadilan seadilnya lah. iya betul kan. Mana-mana orang pun bila berada di situasi ni, so dia akan mengharapkan kalau orang kata keputusan tu yang betul-betul adil lah. Dia yang mengetahui kejadian menimpa adiknya itu melalui saudaranya pada jam 1 tengah hari dan terkejut serta tidak menyangka adik kelimanya itu mati ditikam suami sendiri. Katanya kali terakhir dia bertemu dengan arwah adiknya pada Ahad lepas ketika adiknya itu datang ke rumahnya di Berseri. Melati berkata ketika itu adiknya ada menyuarakan hasrat untuk ke pejabat agama, namun dia menasihati adiknya supaya berfikir terlebih dahulu. Aku ada masalah dengan husband dia ke apa kan. So saya kata fikir satu je. Fikir anak-anak lah. Apa-apa pun buat keputusan yang terbaik tu aja saya kata kat dia kan. Sebab saya fikir anak-anak dia lah, sebab anak-anak dia kecil lagi kan. Melati ditemui ketika menunggu proses bedah siasat dan menuntut jenazah di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustahan ini. Katanya jenazah adiknya itu akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Paya Tengah Berseri sebaik selesai bedah siasat dijalankan. Sementara itu, rakan sekerja Allahyarham Intan Syafinas Hashim 31 tahun berkata, arwah seorang yang disenangi dalam kalangan rakan. Katanya sifat ringan tulang dan suka membantu membuatkan arwah disayangi semua orang, termasuk pesakit yang berada di dalam wad bersalin di Hospital Tuanku Fauziah Kangar. Dia memang baiklah. Memang kalau macam dekat wad-wad lain pun dia duduk pergi, memang dia jenis yang ramah lah. Dia kat tempat kerja ni memang ceria, tak ada lah macam kata kira okey lah kerja dengan dia memang selalu kerja dengan dia tu memang okey lah. Dia kerja pun bagus. Semalam berita Al-Hijrah melaporkan seorang jururawat Hospital Tuanku Fauziah Kangar maut ditikam suaminya ketika hendak keluar untuk bekerja pada jam 6 pagi. Suspek berusia 38 tahun yang juga pesara tentera telah direman selama 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan. Banjir yang melanda daerah Kubang Pasu sejak 24 September lalu menyebabkan petani di Kampung Gurindam, Mukim Jeram mengalami kerugian puluhan ribu ringgit nilai hasil tuaian padi. Kemusnahan itu melibatkan tanaman padi seluas hampir 100 relung yang diusahakan oleh 50 petani. Menurut petani Megat Salahuddin Megat Mustafa 50 tahun, padi yang diusahakan sepatutnya dituai minggu lalu. Namun hujan lebat dan banjir mengakibatkan pokok padi terendam di dalam air. Ayak jadi lambat, dia tak boleh cepatlah. Padi ni dia kalau dah layak ni seminggu je. Jadi bila ayak lambat, matilah. Menurut petani, mereka dibekalkan pam air oleh Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, namun ia memakan masa untuk mengeluarkan air dari petak sawah. Justeru mereka terpaksa menanggung kerugian besar pada tanaman musim ini. Malah mereka mendakwa tali air yang disediakan kecil dan dipenuhi rumbai air yang turut mengakibatkan aliran air tidak dapat keluar ke sungai. Kerugian tu kalau seorang-seorang tu pun beribu jugalah, sebab macam ayah saya pun beribu. Memang tak ada hasil kan? Memang tak ada hasil, kerak pun makan modal. Bila hujan turun dalam 2 jam, seminggu lebih baru nak surut. Kemudian MADA dah hantar pam. Bila hantar pam tu pam pakai bateri. Masalahnya nak minta pam karan kalau boleh lah. Saya minta dah pam karan. MADA kata tak perlu. Cuma mereka nak bagi pam ada enjin yang pakai bateri ya.
Sementara itu, Megat Mustafa Megat Harun, 79 tahun, menyeru pihak berwajib agar dapat membantu menyalurkan wang ihsan bagi mereka jadikan modal untuk tanam semula padi. Kalau boleh bagi Kementerian Pertanian ni, mereka bagilah peruntukan yang cukup untuk petani ni. Sebab kami lah yang membekalkan makanan ni. Sebab itulah kata Pak Long, duk tengok anak-anak di sini dia buat bendang pun. Kesian kat mereka lah, kadang-kadang tak boleh modal. Keadaan banjir di Kedah bertambah baik hari ini apabila hanya 3 pusat pemindahan sementara PPS yang masih beroperasi di Kota Star. Tiada lagi daerah terjejas sudah pulih sepenuhnya. Hanya 397 orang mangsa daripada 131 keluarga yang kekal berada di PPS, Sekolah Kebangsaan SK Taman Aman, SK Seri Gunung dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Alumera setakat pukul 5 petang tadi. Selepas ini, 3 beradik hilang tempat bergantung. Alhamdulillah bertemu kembali. Ibu meninggal dunia akibat kanser beberapa tahun lalu. Kini ayah pula pergi menghadap ilahi akhir September lalu. Itu ujian berat yang perlu ditanggung 3 beradik yang kini kehilangan tempat bergantung. Prihatin dengan nasib yang dialami 3 beradik, Nur Zakirah Zah Muhammad Zain, 21 tahun, Muhammad Afnaf Aiman Zah Muhammad Zain, 17 tahun dan Muhammad Afnaf Danish bin Zah Muhammad Zain, 14 tahun. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar hadir menziarahi mereka di Flat Sri Selangor, Ibu Negara. Beliau menyampaikan bantuan mawib seperti bantuan pembekalan barangan keperluan asasi setiap bulan selain bantuan-bantuan lain yang berkaitan seperti yang diluluskan pihak mawib. Jadi saya mengambil peluang ini untuk mengajak kepada seluruh masyarakat di luar sana yang diberikan Allah SWT sedikit kelebihan daripada sudut rezeki, kewangan dan sebagainya untuk terus melaksanakan tanggungjawab masing-masing untuk mengeluarkan zakat, membantu mereka-mereka yang susah dengan memberikan sumbangan. Anak-anak yang bersama dengan saya pada pagi ini, Zakira, Anaf dan juga Danish ni memerlukan bantuan kita semua. Ini adalah anak-anak yang cemerlang. Menurut beliau, setelah kematian kedua ibu bapa, Afnaf dan Danish yang kini belajar di Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan SMA Mawib, kini dijaga kakaknya Nur Zakirah yang kini menuntut di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Justru beliau mengalu-alukan bantuan kepada ketiga-tiga beradik yang masih menuntut ini. Amanah Raya Berhad. Amanah Raya memperkenalkan satu lagi produk hibah dikenali sebagai Hibahku. Sebagai pelengkap kepada produk hibah, Amanah Raya sedia ada. Menurut pengarah urusan kumpulan Amanah Raya Berhad, Ahmad Faizal Sulaiman Han, Hibahku adalah instrumen alternatif kepada produk perancangan harta dan pengurusan perancangan pewarisan yang akan memudahkan lagi perancangan harta dan pengurusan pusaka. Ia ditawarkan untuk harta bercagar dan tidak bercagar. Ahmad Faisal berkata, Hibahku memenuhi rukun dan syarat hibah dan lebih menarik, Amanah Raya bekerjasama rapat dengan semua mahkamah syariah di seluruh negara bagi memudahkan segala urusan berkaitan hibah kelak. Produk yang kami lancarkan ni, Hibahku sebagai satu produk yang membantu terutama sekali orang rakyat Malaysia supaya memelihara aset mereka dengan secara hibah dan juga di samping itu dapat mematuhi undang-undang faraid dan kami tawarkan pada harga yang kompetitif dan juga accessible online. Jelasnya, Hibahku dapat membantu rakyat agar lebih peka mengenai perancangan pusaka lebih awal bagi memastikan kelangsungan hidup waris-waris terpelihara. InsyaAllah produk Hibahku kami ini dapat membantu dari segi banyak aset lah, dan produk Hibahku ini telah dilancarkan dengan bantuan semua mahkamah syariah negeri. Kami kolaborasi dengan mereka dan yang penting ialah hibah ni mematuhi rukun-rukun hibah lah. Sehingga 31 Ogos lepas, 1.64 juta pusaka amanah dan wasiat rakyat Malaysia dengan nilai 22 bilion ringgit telah ditadbir dan dijaga Amanah Raya sebagai syarikat pemegang amanah terunggul di Malaysia.
Sehubungan itu, beliau berharap lebih ramai rakyat Malaysia mengambil peluang keemasan ini dan memilih hibahku. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa pelancaran Minggu Amanah Saham Nasional MSAM di Setia Fontaines di Bertam Kepala Batas Pulau Pinang hari ini. Pelancaran disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya dengan adanya karnival ini, Amanah Raya dapat memberi pendedahan kepada orang ramai mengenai produk hibahku. Dengan keadaan pergelangan kedua kaki lemah sehingga memerlukan alat sokongan tidak menghalang Arisha Maisarah Nasruddin, 20 tahun, menjejakkan kaki ke Menara Gading. Beliau antara 3,842 mahasiswa baru yang mendaftar di Universiti Teknologi Malaysia UTM di Johor Bahru bagi sesi 2023-2024 hari ini. Sejak berusia 6 tahun, anak kedua daripada 3 beradik dari Batu Gajah Perak ini disahkan menghidap penyakit kaki lemah atau hereditary motor-sensory neuropathy with bilateral foot drop and lower limb muscle wasting. Walaupun pergerakannya agak terbatas dan tidak boleh berdiri lama, Arisha Maisarah tetap mencabar kemampuan diri untuk berjauhan dengan keluarga dan berdikari. Bagi saya, memanglah saya rasa macam memang akan ada cabaran dekat mana-mana tempat pun. Walaupun tempat tu dekat ke jauh ke, saya rasa kat semua tempat ada kan. Tapi saya macam cuba nak overcome dia lah. Cara nak overcome tu salah satunya macam bagi tahu lah dekat pihak atasan pasal kita ni sendiri macam mana kan. Lepas tu keadaan kita, lepas tu nanti diorang akan mudahkan lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada sesi pendaftaran mahasiswa baharu UTM sesi 2023-2024 di UTM Skudai hari ini. Semangat sama dikongsi mahasiswa OKU Buta Sebelah Mata Fatimatul Nur Amira Amir Hassan, 19 tahun, yang berasal dari Kota Belud, Sabah. Mula-mula tu nervous lah sebab first time jauh dari family kan, dari Sabah. So ada takut-takut sikit lah. Ragu-ragu juga mau terima kan tak. But then ibu bapa bagi courage untuk sambung je belajar. Dalam pada itu, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UTM Profesor Dr. Syamsul Sahibuddin berkata, UTM membuktikan komitmen sebagai IPT bersifat inklusif dengan menerima 4 mahasiswa OKU bagi sesi ini. Mereka akan mengikuti jurusan Sains dan Teknologi di Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Fakulti Sains dan Fakulti Komputer. Kami daripada UTM mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada para pelajar yang telah diterima masuk ke UTM dan hadir pada pendaftaran pada ini. Dan insyaAllah proses pendaftaran kita akan selesaikan sebelum tengah hari pada hari ini. Dan pada petang dan 4 hari seterusnya adalah proses Minggu Mesra Mahasiswa. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN menyasarkan lebih 200 juta ringgit bagi jumlah pendeposit skim simpanan pendidikan nasional simpan SSPN tahun ini. Pengerusinya, Datuk Norliza Abdul Rahim, berkata pihaknya yakin sasaran tersebut dapat dicapai berdasarkan kutipan deposit yang memberasangkan dalam tempoh 5 tahun bagi penganjuran bulan menabung simpan SSPN BMS. Jelasnya setakat 31 Ogos lepas, 15.81 bilion ringgit jumlah deposit simpan SSPN direkodkan dengan keseluruhannya 6.04 juta akaun. Tambah Datuk Norliza lagi, jumlah tersebut adalah bagi tempoh 19 tahun sejak simpan SSPN diperkenalkan pada 2004. Kini pencapaian deposit simpan SSPN sentiasa menunjukkan peningkatan memberansangkan setiap tahun. InsyaAllah pada tahun ini PTPTN mensasarkan jumlah deposit SSPN bagi 2023 sebanyak 220 juta ringgit. Saya yakin sasaran ini akan dapat dicapai dan mesti dicapai dengan sokongan dan kerjasama oleh pelbagai pihak serta strategi yang dilaksanakan. Jelasnya ia selaras dengan komitmen PTPTN bagi memupuk budaya menabung dan mentransformasikan minda masyarakat daripada meminjam kepada menyimpan bagi mengurangkan kebergantungan kepada peminjam serta dapat mengelakkan anak-anak dibelenggu hutang setelah tamat pengajian. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Bulan Menabung Simpan BMS SSPN 2023 di Petaling Jaya, Selangor petang tadi. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi Datuk Dr.
Megat Sani Megat Ahmad Supian serta Ketua Eksekutif PTPTN dan Lembaga Pengurusan PTPTN Ahmad Dasuki Abdul Majid. Pada majlis sama, PTPTN turut meraikan pemenang bagi cabutan siri Wow Syoknya Raya. Kesemua pemenang memenangi hadiah wang tunai bernilai RM2,023. Saya nak simpan SSPN untuk anak-anak saya 3 orang. Tahun ini March. So saya minta mereka buatlah untuk anak-anak untuk masa depan SSPN itu untuk sambung belajar. Anak pun dah 5 orang, tapi saya bermula dengan tahun lepas juga. Dan saya berharap benda ni kita selagi sebagai ibu bapa setiap bulan adalah tanggungjawab kita untuk menjadikan diorang punya tabungan pendidikan untuk masa depan. Penganjuran BMS 2023 kali ini membawa kelainan apabila julung kalinya dilaksanakan menerusi konsep jelajah merentasi 14 negeri di lokasi terpilih seluruh Malaysia sepanjang bulan Oktober 2023 iaitu bermula hari ini hingga 31 Oktober 2023. Bagi memeriahkan lagi BMS tahun ini, cabutan BMS 2023 diteruskan pada tahun ini dengan hadiah wang tunai berjumlah RM75,000 kepada seramai 66 pemenang. Lebih 200 penduduk dari Kampung Bukit Putera dan penduduk Kampung Taman Agropolitan Besut di Setiu bekerjasama mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul 1445 Hijrah. Bagi penduduk, sambutan Maulidur Rasul bukan sekadar menzahirkan kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW, malah ia dapat mengeratkan hubungan sesama umat termasuk dalam kalangan masyarakat kampung. Sambutan yang turut disertai kira-kira 20 pelajar Madrasah Ad-Diniyah di Langkap Setiu itu dimulakan dengan perarakan sejauh 2 km mengelilingi Taman Agropolitan dengan sebahagian peserta membawa spanduk, dulang berisi sejadah, bawang putih, pulut serta tanjak. Bagi salah seorang peserta, Muhammad Hazizi Fauzi, 21 tahun, sambutan Maulidur Rasul seumpama itu sangat bermakna kerana turut disertai pelbagai lapisan masyarakat termasuk golongan muda sepertinya. Program ini saya rasa boleh merapatkan silaturahim antara masyarakat kampung kerana masyarakat kampung berkumpul untuk melakukan perarakan. Malah program ini boleh memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak serta memberi rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW untuk kita mengingati Rasulullah SAW. Sementara itu, penduduk kampung Zainuddin Draman, 57 tahun berkata, program seperti ini perlu diadakan setiap tahun kerana ia bukan sahaja menggalakkan penduduk setempat untuk berselawat, malah mengingatkan masyarakat untuk mencontohi akhlak mulia baginda. Satu program yang agak baik dan patut dianjurkan selalulah, mana sambutan ni saya menggalakkan penduduk setempat ni supaya berselawat, ingat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dalam pada itu, Pengerusi Surau Agropolitan Muhammad Roslan Muhammad Nur berkata, beliau bersyukur kerana majlis sambutan yang diadakan hari ini ditaja oleh sebuah syarikat swasta. Ujarnya, sambutan seperti ini pernah diadakan oleh para penduduk lebih 10 tahun lalu dan program itu berjaya dihidupkan semula. Dah 10 tahun dah kita tinggal, jadi benda ni kita nak hidupkan, kita nak bagi pendedahan pada belia-belia di kampung ni, kanak-kanak di kampung ni, supaya perkara ini pernah kita buat di sini. Jadi benda ni adalah satu, kita nak bagi pendedahan yang mana kita tak nak kanak-kanak kita ni, belia-belia kita ni lalai. Pihaknya juga berhasrat akan menjadikan majlis sambutan Maulidur Rasul sebagai satu acara tahunan. Baik, kita berehat seketika. Selepas ini, Ankara jadi sasaran pengganas. Serangan bom di hadapan bangunan Kementerian Turkiye di Ankara sekitar jam 9.30 pagi waktu tempatan didalangi 2 pengganas. Menteri Dalam Negeri Turkiye Ali Yerlikaya ketika mengesahkan perkara itu berkata kedua-dua pengganas maut, salah seorangnya terkorban akibat letupan manakala seorang lagi maut di tangan pihak berkuasa. Insiden itu turut menyebabkan 2 pegawai polis cedera. Kawalan keselamatan diperketatkan di sekitar bangunan Parlimen dan sekitar bangunan Kementerian Dalam Negeri dengan sebuah kenderaan berperisai berkumpul berhampiran pusat ibu negara Turki. Polis juga turut menghalang beberapa jalan berhampiran
Serangan itu berlaku ketika Parlimen disambung semula di mana semua ahli Parlimen termasuk Presiden Recep Tayyip Erdogan dijangka berada di Parlimen di sebelah petang. 9 pelombong disahkan maut dalam kejadian lombong emas runtuh di Zimbabwe. Ketika kejadian terdapat kira-kira 21 orang berada di lombong terbabit dan 13 daripadanya berjaya menyelamatkan diri. Tragedi berlaku di Chegutu, lebih 100 km ke barat Harare. Presiden Persekutuan Pelombong Zimbabwe berkata 4 mayat ditemukan pada Sabtu sebelum 5 lagi ditemui maut. Mangsa yang maut terpaksa dikeluarkan menggunakan tali. Menurut saksi yang juga pelombong, runtuhan berlaku ketika dia sudah berada di bawah tanah kira-kira 250 meter. Ia disifatkan satu pengalaman mengerikan dan saksi mendakwa runtuhan lombong itu berlaku akibat kelemahan prosedur keselamatan. Indonesia bakal melancarkan kereta api berkelajuan tinggi pertama di Asia Tenggara esok. Projek yang disokong China itu akan mengurangkan perjalanan antara ibu kota Jakarta dan bandar utama lain. Kereta api peluru buatan China bernama Whoosh itu berkelajuan sehingga 350 km sejam dan mampu menampung lebih 600 penumpang. Pembinaannya menelan kos lebih daripada $7 bilion dan mampu menjimatkan perjalanan pergi balik dari Jakarta dan Bandung dalam masa 45 minit. Presiden Joko Widodo memuji projek itu untuk perjalanan pantas yang akan menghubungkan dua bandar di Pulau Jawa yang paling ramai penduduk. Sebelum ini, ia ditetapkan dengan kos kurang daripada 5 bilion dan kosnya meningkat disebabkan kelewatan pembinaan dan COVID-19. Whoosh sebelum ini telah menjalani ujian awam sejauh 142 km sebelum pembukaannya. Awal bulan ini, Perdana Menteri China Li Jiang menaiki kereta api bersama Menteri Kanan Indonesia Luhut Panjaitan bulan ini dalam lawatannya ke Jakarta untuk beberapa siri sidang kemuncak dengan pemimpin Asia Tenggara. Sekian untuk malam ini. Saya Fazidah Mustafa dan Jurubahasa Isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.